Audio boleh? Audio okey. Dia kalau tak pakai mic ni dia dengar juga deh. Tak jelas mana. Tak jelas deh. Kalau mic tu jelas kaki. Ya. Boleh ada deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, ditanyai orang radhiyallahu an daripada beberapa jamaah bersalah-salahan mereka itu pada perkara iman itu, adakah ia makhluk atau bukan makhluk? Maka kata yang berkata daripada mereka itu bahawasanya ia makhluk, dan orang yang berkata bukannya makhluk berdosa. Letih lalu dah ni. Dan kata yang lainnya pula bahawasanya ia bukan makhluk, dan barang siapa berkata makhluk kufur, maka siapa yang benarnya? Ni dia panggil bagai letih belaka lah ni. Telai mati anak ni luah mati muk ni. Jadi tersepit orang panggil ni. Kok mana pun dia ada implikasi hukumnya ni. Cuma yang pertama tu yang sikit berdosa. Hak yang kedua tu jadi kafir ni. Siapa dia hak benar ni? Tu. Tidak setakat kata dia mau tak kena, salah dia mau tu ni. Gi bubuh berdosa, gi bubuh kufur. Letih ni. Muka surat 4 baris yang ke-7. Qala su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu anhu tu Syekh Ramli. Ditanyai orang radhiyallahu anhu daripada beberapa jamaah makna puaklah kumpulan. Bersalah-salahan mereka itu pada perkara iman itu, adakah ia tu makhluk atau bukan makhluk? Tu. Jadi ni hakikat iman itu makna makhluk ke bukan makhluk? Kalau bukan makhluk maknanya mana qadim lah, maknanya ni khaliq lah. Tu. Iman tu kena kepada Tuhan lah ni. Jadi perselisihan ini ni pada dasarnya kita tahulah kerana orang panggil sudut pandangan yang berbeza ni. Jadi berkhilaf. Kemudian ni dia kata ni bahawasanya ada setengah daripada mereka itu berkata bahawasanya ia makhluk. Iman itu adalah makhluk. Bapa kata makhluk, lepas ni kita tengok bapa ni. Dan orang yang berkata bukannya makhluk, orang yang kata bukan makhluk, hak kumpulan yang pertama, siapa dia kata iman itu bukan makhluk, dia berdosa. Tu. Bermakna kita kena kata iman itu makhluk lah. Itu pandangan yang pertama. Dan kata yang lainnya pula bahawasanya ia bukan makhluk, dan barang siapa berkata makhluk, kufur ia.
Siapa dia pergi kata iman itu ialah makhluk, dia kufur. Maka siapa yang benarnya? Tu. Maka dijawab oleh Syekh Ramli, iman itu pada kata jumhur yang muhakkikin, majoriti daripada ulama-ulama yang muhakkikin. Muhakkik maknanya yang tidak bercakap kosong. Mana tiap-tiap pandangannya apa yang dilontarkan oleh mereka bersertakan dengan dalil. Itulah orang panggil tahqiq. Tu. Iaitu tasdik hati. Tu perkataan yang pertama tu sudah menjelaskan kepada kita tasdik hati. Tasdik hati, tasdik ni apa dia? Perbuatan. Tasdik hati makna perbuatan hati, mentasdikkan. Tu makna iman. Dan itulah hakikat iman yang sebenarnya. Walaupun di antara ta'rif yang popularnya ialah mana at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Sebenarnya kalau kita nak kira hakikat iman, al-iqrar bil lisan tu dia bukan hakikat iman. Sebab iman ni ialah benda dalam hati, fa'lul qalbi. Cuma begitulah takrif. Maknanya yang mentakrifkan iman itu ialah maknanya tasdiq bil qalbi, kemudian iqrar bil lisan dan juga al-amalu bil jawarih. Sebenarnya al-iqrar wal amal itu adalah syarat, panggil pembuktian kepada iman dalam hati. Sebab hati ni, bagi dalam hati ni tidak dapat diitilahkan akan dia. Orang tak nampak, orang tak tahu. Jadi untuk ijra' ahkam syar'iyah, maka perlu ada suatu bukti, tanda bahasanya seorang itu beriman. Jadi kalau tak ada tanda nisbah kepada makhluk, tidak bolehlah diijra'kan, diperlakukan ahkam syar'iyah kepada dia. Maka dengan sebab tu perlu orang panggil ada ikrar, ada al-amal. Sedangkan pada batinnya sah. Itu pandangan yang pertama orang panggil. Maknanya tasdik dengan hati saja. Itu makna sah dah. Pada batin maksudnya di sisi Allah Ta'ala. Dia beriman dah. Cuma orang tak tahu kata dia beriman. Sebab apa? Sebab tak ada tanda. Tak ada bukti. Buktinya apa dia? Al-iqrar bil lisan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dan al-amalu itu adalah al-amalu bil jawarih sebagai pembuktian kepada tahqiqnya iman dalam hati itu. Sungguh kau tak percaya itu ialah diiringi dengan perbuatan atau tindakan yang selaras dengan apa yang diimani. Kalau kita beriman bahasanya makna azabul qabri haqqun, sengoti sungguh. Maka kita akan mana orang panggil bertindak untuk menjauhi daripada janji kena seksa dalam kubur tu. Segala asbabnya barulah tahqiq kata orang tu benar-benar beriman. Tu. Jadi yang pertama pandangan yang pertama itulah jumhur yang muhakkikin, majoriti daripada ulama muhakkik, iaitu tasdik dengan hati, membenarkan dengan hati. Hati kita kata ya sungguh mana Allah Ta'ala tu wujud. Tu. Itu makna tasdiq bil qalbi. Itulah hakikat iman. Dengan barang yang datang akan dia, barang yang tu yakni tasdik dengan barang yang diketahui, suatu yang amat nyata yang didatangkan dia, suatu yang amat nyata itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dia, dengan suatu yang amat nyata saat ni, ataupun yang disebut juga sebagai al-ma'lum minad din bid-darurah, suatu perkara yang diketahui dengan secara latah, secara badihi. Itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada agama Islam. Jadi hak tu tasdik benda tu, itu dia panggil maudhu' dia. Apa dia yang nak ditasdikkan itu maudhu' iman dah. Tu maudhu' iman tu hak mana? Hak Nabi mai royak. Dia benda tu benda yang sangat latah. Latah ni makna masyhur, makna orang tahu belaka. Jadi tasdik dengan hati, itulah makna imannya. Hakikat iman itu ialah at-tasdiqu bil qalbi. Tu. Jadi tasdik hati itu apa dia? Perbuatan hati. Perbuatan hati itu hati siapa? Hati makhluk, hati hamba. Hati kita manusia ialah makhluk. Jadi perbuatan makhluk, itu makna makhluk lah. Makhluk tu makhluk, perbuatan makhluk pun makhluk juga. Tu.
Cumanya isu yang telah diangkat mula-mula sebelum daripada ni ialah perbuatan itu dijadi perbuatan makhluk tapi dijadikan oleh Allah Ta'ala. Termasuklah orang panggil kesan daripada perbuatan itu. Itu dia panggil sanawiyat. Tindakan yang berlaku hasil daripada tindakan yang pertama. Yang bukan kita sengaja sengalim pisah dok. Tindakan yang kedua dia jadi dengan sendiri. Kita buat yang pertama, yang kedua tu dia jadi. Tu. Itu pun juga Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Contoh dia gerak cicing, gerak jari itulah. Tu. Pada pandangan zahir memanglah kita tengok automatik gerak jari, gerak ni. Itu makna ta'liliyah. Padahal bukan begitu hakikatnya. Tu. Jadi ni tasdik dengan hati barang yang dia datangkan akan dia, barang yang tu makna yang diketahui suatu yang amat nyata. Mana yang nyata maknanya ialah daripada agama Islam. Dia tu adalah bahagia daripada agama Islam. Yang dibawa datang oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang yang tu. Dan ikrar dengan lidah itu satu syarat pada melakukan hukum yang pada dunia juga. Itu dia panggil iman pada zahir. Nak jadi sah iman pada zahir. Zahir tu apa dia? Indan nas, di sisi manusia. Indallah, cukup dah. Hak pada batin, yakni at-tasdiqu bi qalbi. Walaupun dia tidak ikrar, tidak mengucap sekalipun. Tapi maslahah supaya kita ini diperlakukan, dilayani seperti orang Islam. Tu. Seperti disembahyangkan akan dia, boleh makan sembelih dia, boleh menikah. Tu. Kan tidak tak boleh lah. Sebab ahkam syariah itu dibina di atas perkara yang zahir. Tu. Jadi yang zahir itu ialah ikrar dengan lisan dan juga amal bil jawarih. Jadi maknanya ikrar, mana ikrar dengan lidah itu ialah satu syarat pada melakukan hukum yang bangsa dunia sahaja. Tu. Maksudnya bukan perkara yang mengesahkan iman pada batin, yakni di sisi Allah Ta'ala. Tidak. Mana kalau seorang itu tidak ikrar sekalipun, tetap saja sah iman dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah kalau dia benar. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui benarnya hati seorang itu. Tu. Tapi orang manusia tak boleh lah. Di sisi manusia dia adalah kafir. Jadi dia tak boleh nak menyalahkan manusia lah. Apa orang panggil halangan dia tu untuk menzahirkan. Kalau ada halangan, ada kekangan, tu lain lah. Tu. Jadi nak Islam senyap-senyap je misal kata. Tu. Jadi orang tak tahu. Jadi orang menganggapkan dia tu kafir. Rugilah dia nyok. Dalam bab hubungan dia dengan orang Islam rugi. Kerana sepatutnya dia mendapat benda yang paling mahal daripada orang Islam. Gap dia doa. Wal muslimin wal muslimat wal masuk dah tu. Tapi makna dia tak masuk dah. Orang pun makna tidak secara ta'yinkan sesuatu kebaikan tu kepada dia. Rugilah. Maknanya ditahmah dengan orang mana dia tu, makna kedudukan dia tu dianggapkan sebagai kafir. Tu. Jadi hakikat iman tu ialah tasdik bi qalbi. Memanglah kita biasa juga berjumpa dengan takrif serupa saat ni. 3 saat ni. At-tasdiqu bi qalbi, al-iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu biasa orang buat takrif iman tu begitu Jadi sebenarnya dua bahagian yang akhir tu sebenarnya ialah syarat untuk nak memperlakukan hukum-hukum syariat kepada dia. Dan kata kil, jadi pandangan yang pertama itu adalah pandangan yang terkuat. Itu kaedah dia. Dalam fiqh kita pun makna memang. Kalau orang panggil makna pandangan yang mula-mula disebut itu, itulah pandangan yang terkuat. Melainkan di sana dia adalah penjelasan bahasanya pandangan yang terkuat tu ialah yang lain. Tu. Pahak lain tu duk mari kil lah. Dan kata kil, iman itu tasdik dan ikrar keduanya sekali. Jadi di atas kata kil ini, kalau tidak ikrar, bermakna tidak sah iman dia. Pada batin pun. Sebab hakikat iman itu bagi dia ialah tasdik dan juga ikrar. Keduanya sekali. Tu pandangan yang kedua. Yakni bersusun keduanya dinamakan dia iman. Barulah nama iman. Kalau tasdik dengan hati saja tidak nama iman lagi. Kena ada ikrar bil lisan. Tu. Jadi sebenarnya sudah terjawab dah. Maknanya siapa dia ke hak benar? Hak benar maknanya mana iman itu ialah makhluk lah. Kerana ia adalah perbuatan makhluk. Tu.
Dan kata qil bahawasanya iman itu ikrar dengan lidah dan perbuatan amal. Pula ni kata qil, tak ada tasdik dengan hati tu tak ada ni. Jadi dia kata ikrar dengan lidah dan perbuatan amal. Mana perbuatan amal seperti sembahyang, zakat. Jadi duk semaya, zakat, keluar zakat, tu iman tu. Jadi kalau kita mengambil pandangan yang muktamad itu tak panggil iman, dia panggil Islam tu ni. Tu. Islam itu maknanya wasyarahan al-amal, tu apa namanya, wa fusirul imanu bi tasdiqi. Itu kata Ibrahim al-Laqani. Itulah panggil muallif kepada musannif kepada kitab Matan Jaharat Tauhid, wa fusirul imanu bi tasdiqi wal islam masyrahan bil amal. Dan engkau syarahkan akan Islam itu amal, yakni a'maluz zahirah. Tu. Islam itu ialah merujuk kepada a'maluz zahirah, yakni amale al-jawarih. Tu makna Islam. Kita semaya, puasa, amar ma'ruf nahi munkar, itu Islam dah. Tu. Islam itu pembuktian kepada iman kita. Sungguh kita beriman kepada Allah Taala. Tu. Dan kata qil bahawasanya iman itu dan zakat dan atas tiap-tiap kaul itu daripadanya ia makhluk. Jadi ada berapa? Pandangan yang pertama, 2 qil jadi 3. Di atas tiap-tiap pandangan tadi semuanya iman itu adalah merujuk kepada makhluk. Tu. Jadi di atas tiap-tiap kaul itu, mana kaul yang pertama, kemudian 2 qil yang terakhir, daripada tiap-tiap kaul sani, ia iman itu ialah makhluk, kerana bahawasanya ia perbuatan hamba yang makhluk bagi Allah Taala. Perbuatan hamba tu ialah makhluk Allah Taala juga. Tu. Hamba tu makhluk Allah Taala. Perbuatan Allah Taala tu ialah makhluk Allah Taala juga. Mana? Itulah buka panggung. Orang panggil yang diangkat oleh muallif kita buka panggung soalan yang pertama. Soalan buka panggung iaitulah sekitar ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi ma ta'malun, kum kamu tu makhluk Allah Taala. Ma ta'malun, khalaqakum wa makna wa ma ta'malun, khalaqa ma ta'malun. Itu takdir kalamnya. Mana Allah Ta'ala yang menjadikan apa yang kamu kerjakan. Jadi tasdik dengan hati, gapo dia tu? Tasdik dengan hati, perbuatan hamba. Ikrar dengan lisan, perbuatan hamba. Beramal dengan anggota, perbuatan hamba juga. Jadi semua tu di atas mana-mana kaul daripada 3 kaul ini, maknanya iman itu ialah makhluk. Kerana iman itu ialah perbuatan hamba. Perbuatan hamba tu ialah makhluk bagi Allah Ta'ala juga. Hamba tu makhluk Allah Ta'ala. Tu. Perbuatan hamba tu makhluk Allah Ta'ala juga. Tu. Dan kata Abu Lais As-Samarqandi pada jawab soal, mana jawab kepada soalan yang tersebut sini, dia kata bahawasanya iman itu makhluk ke atau bukan makhluk. Persoalan yang dikemukakan, bermula iman itu ikrar, yakni mengucap dengan lidah hamba, dan ia makhluk, dan hidayah daripada Allah, iaitu perbuatan Tuhannya. Jadi ada 2. Ni iman itu dia ada 2 ni. Satunya ialah mengucap dengan lidah, itu perbuatan hamba. Jadi ia makhluk lah. Jadi sebahagiannya ia makhluk. Sebahagian hidayah. Iman itu ialah hidayah Allah Ta'ala bagi hamba. Tu pandangan dia. Tu. Jadi kena kau hidayah pula iman itu jadi hidayah Allah Ta'ala bagi hamba. Sebab bagi beriman, hidayah bagi hamba tu dipanggil sabab bagi beriman. Ialah sabab beriman hamba itu, bukan diri iman. Mau terlakar dah. Daripada Allah Ta'ala, iaitu perbuatan Tuhannya, hidayah daripada Allah Ta'ala kepada makhluk sana, kepada hamba beriman sana. Itu perbuatan Allah Ta'ala, memberi hidayah tu. Dan iaitu bukan makhluk. Tidak makhluk, kat mananya khalik lah. Jadi nampak-nampaknya iman itu dia ada dia separa lah, orang panggil separa-separa makhluk dan bukan makhluk. Tu. Makhluk dengan disebutkan ikrar dengan lisan, itu makna makhluk, perbuatan hamba. Dan dia juga tidak makhluk, maka jadi khalik lah.
Sebab apa? Sebab iman itu juga ialah hidayah Allah Ta'ala bagi hamba. Tu. Maka kata ma'alif kita rahimahullah ta'ala, maka adalah jawab ini tasammum, bermudah-mudah. Mikir sekali je orang panggil ni. Orang tanya gap dia iman. Pakai jawab mono-mono begitu ni. Tidak menhalusi ni. Jadi maknanya kurang tepatlah ni. Tu. Sebab apa pula pergi kepada hidayahnya ni. Hidayah tu bukan iman, kerana hidayah Allah bagi hamba itu sabab bagi beriman. Hidayah tu ialah jalan, lorongan kepada jadi beriman. Memanglah hidayah tu perbuatan Allah Ta'ala nah. Tapi iman itu dia tidak kena kepada hidayah. Hidayah tu ialah asbab kepada beriman. Tu. Sekarang yang ditanyakan ialah tentang diri iman. Zat iman itu gapo dia? Makhluk kau bukan makhluk. Tu. Diri iman. Hidayah tu bukan diri iman. Dia panggil benda-benda yang muta'alaq, dia panggil. Benda-benda yang bersangkut paut dengan iman. Nak boleh orang itu jadi beriman, dia tasdik dengan hati, dia iqrar dengan lisan dan dia beramal dengan anggota. Iyalah dengan sebab dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Betul lah makna hidayah tu perbuatan Allah Ta'ala. Tapi dia bukan bahagia daripada iman. Dia bukan daripada orang panggil juzuk-juzuk iman tu. Tidak. Bukan. Dia adalah asbab kepada seseorang hamba itu jadi beriman. Tu. Sedangkan iman itu, diri iman itu ialah merujuk kepada perbuatan hamba. Mana? Perbuatan dia mentasdikkan maudhu' iman dalam hati dia. Kemudian dia ikrarkan dengan lafaz yang mujmal, iaitulah dua kalimah syahadah. Kemudian dia beramal dengan anggota bagi merealisasikan apa yang dia buat pengakuan saat ni. Ikrar tu makna mengaku lidah. Itu makna iman. Jadi hok khilaf mana kata orang iman itu ialah tasdik dengan hati, maknanya ikrar dengan lidah. Tu munasabah lah. Alih-alih ni Abu Les ni dia bawa kerana iman itu ialah hidayah juga. Sebahagian daripada iman itu melibatkan hidayah. Betul lah kalau melibatkan hidayah itu dari sudut dia menjadi asbab kepada orang itu beriman. Jadi jawab ni makna tasammuh, makna bermudah-mudah, ambil mudah. Kerana hidayah Allah bagi hamba itu sabab bagi beriman hamba itu, bukan diri iman. Hidayah tu bukan diri iman. Supaya kita kata roti canai ni. Jadi apa barang, apa benda yang orang panggil menjadikan roti canai tu? Mana bahan dalam dia, makna gandum. Tu maknanya bahagia-bahagia dia ni. Jadi hidayah itu bukan bahagian daripada iman. Jadi bahagian iman itu ialah tasdik. Kemudian orang panggil mana ikrar. Kemudian samarah iman tu pula orang panggil tubik takwa. Tubik takwa tu mana itulah mana. Takwa tu mana beramal dengan jawarih gap dia. Tubik takwa mana takut, malu kau Tuhan, ta'zim tu buah-buah dia pula tu. Jadi perlu dibezakan. Orang panggil yang kita duk cara sekarang ni ialah diri iman tu. Gap dia diri iman tu. Makhluk kau bukan makhluk. Gitu persoalannya dikatakan tu. Jadi bagi beriman hamba itu bukan diri iman, kerana tiada ditanyai diri iman dan sababnya. Hok ditanya ialah diri iman, bukan diri iman dan sababnya iman. Sabab iman itu tak masuk dalam soalan yang ditanya. Hok yang ditanya ialah diri iman tu. Hakikat diri iman tu makna makhluk ke bukan makhluk. Tu. Jadi maknanya mualif kita teman dia tidak jawab secara direct lah makhluk ke tidak makhluk ni. Maksudnya hok sani dia tanya, hok sani satu kau kata berdosa, hok satu lagi kalau kata makhluk kalau kata bukan makhluk kafir dia kata ni. Jadi makna jawapan dia, kesimpulan dia ialah iman itu adalah makhluk makhluk. Jadi siapa dia kata bukan makhluk, dia kata makna berdosa. Itu implikasi hukumnya. Tapi mu'alif itu dia tidak jawablah secara sorehnya. Dia cuma jawab makhluk. Tu kadang-kadang begitulah, samalah kita sekarang pun. Kadang-kadang dia jawab tu dia tidak orang yang bertanya tu memang dia tidak akan puas hati dia orang kapur memang dia nak jadi bote Tok Guru kita nak tahu jadi hok mana betul je hok berdosa kau. Saat ni jawapan dia tak ada jadi kadang-kadang guru yang orang panggil bijak dia tidak sengaja dah, sengeling dah.
Bukan itu isu dia, jadi siapa nak hukum kata berdosa, makna kafir nah. Tu. Jadi makna dia tak jawab, maksudnya bukan itulah yang menjadi persoalan dia. Cumanya hak penting di sini ialah kita nak tahu iman itu makhluk ke bukan makhluk. Jadi jawab pedianya daripada mualif kita, mana iman itu ialah makhluk. Tu. Qala musannifur rahimahullah taala yang mana dah? Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan Syekh Ramli radhiyallahu an, ditanyai pada maksiat yang jatuh daripada hamba itu, adakah ia daripada qada Allah dan qadarnya atau tiada. Ini persoalan yang sangat mudahlah, simple je ni. Tu maksiat yang jatuh itu kita boleh dapat dah orang panggil jawab dia dalam pengajian ilmu akidah tauhid yang biasa-biasa maksiat tu berlakunya daripada hamba tu, adakah dia tu daripada qada Allah Taala dan qadarnya, qadar maknanya perancangan takdir Allah Taala, qada pelaksanaannya atau tiada. Ini boleh jawab selalu dah. Maka dijawabnya tiap-tiap suatu yang berlaku bagi hamba itu semata-mata dengan qada Allah dan dengan qadarnya Allah, dan tetapi tiada dapat hendak dibuatkan hujah dengan dia. Tu kecik rekah-rekah begitu lah. Walaupun begitu, betul lah. Maknanya maksiat yang berlaku bagi seorang hamba tu memanglah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak lewat hujah begitu. Buat hujah sebelum daripada kita melakukan maksiat. Kita nak buat maksiat ataupun raja yang nak melakukan kezaliman kepada rakyat dia, dia buat hujah dengan kata dia bertindak sedemikian itu dengan kehendak Allah Taala, dengan qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya haram, dia berkecil lagi tu, berdosa. Yang keduanya ialah selepas daripada melakukan maksiat, seperti maksiat yang melibatkan jinayat ataupun jinayat. Hukum jinayat itulah masalah hudud. Untuk dia melepaskan diri dia daripada hukum hudud. Tak aci tu makna tak akil lagi, tak kena tak akil motuke ni. Apa yang saya buat, saya curi ni, mana betul lah siapa ni sok berapa semua ni. Tapi semua ni siapa dia atus. Semua tu berlaku dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak payah ganti rugilah kata awak, sebab saya semuanya berlaku dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Itu perlu dibezakan yang mana hakikat dan juga syariat. Jadi kita buat rujah gitu tu jadi berdosa pula, kerana orang panggil salah guna, ambil kesempatan. Kita nak mengelak daripada hukum, orang panggil hukum dunia nak mengelak daripada kena ganti Jadi dia kata lagi tu memang kerana dah memang jelas dah, memang salah dia jadi kita konon-konon muka kita orang mengaji ni kan kita buat hujah lagi tu kawan tu pun pelekau atas kepala dia nak guna ni qadar Allah Taala juga bukan daripada pilihan saya tu. Jadi akhirnya maknanya orang boleh mempermain-mainkan tu. Sebab tu syarak dia tutup awal-awal lagi Jadi dia nak melepaskan diri daripada hukum hudud, maka dia berhujah. Dia berdosa dia buat hujah tu makna dia berdosa. Tu. Yang bolehnya ialah apabila seorang itu maknanya berhujah dengan hujah ini untuk menghindari daripada cacian manusia, kejian manusia, kerana dia tu bertaubat dah. Tapi manusia, perangai manusia ni mana boleh tengok kesilapan orang, kesalahan orang berterus tak henti-henti, duduk bergelar, duduk kata lalu dia pun kata apa yang berlaku sebelum daripada aku ni bertaubat dah daripada perbuatan tu Jadi ia berlaku pun ialah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menyesal, aku insaf dah. Jadi boleh dia buat hujah lagi tu. Jadi mana kalau tidak ada masalah begitu makna tak boleh. Hukumnya adalah haram. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang percaya ia dengan hatinya. Percaya dengan hati itu makna tasdik lah. Terjemah. Mana percaya ia dengan hatinya seorang, dan tiada ia mengikrarkan dengan lidahnya, tak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa dia dah dengan dua kalimah tu dia masuk belaka dah. Orang panggil bahagia iman, bahagia
Islam, bahagia, ihsan, semua terkandung dalam dua kalimah syahadah itu. Jadi dia percaya dengan hati, dia yakin, dia beriman, dia tasdik dengan hati dia bahawasanya Allah Taala Tuhan yang sebenar, Allah Taala wujud, Allah Taala bersifat dengan semua sifat-sifat kamalatnya. Dia beriman, makna dia percaya, dia tasdik, tapi dia tidak ikrar dengan lidah. Dia tidak ikrar dengan lidah. Maka adakah memberi manfaat baginya pada hari akhirat? Memberi manfaat pada hari akhirat itu dia panggil sah iman pada batin ataupun sah iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manfaat tu dia ada di akhirat dan juga di dunia. Jadi nak tanyanya, dia beriman, dia tasdik dengan hati tapi dia tidak ikrar. Adakah itu memberi manfaat di akhirat kelak? Atau tiada? Dan adakah difarakkan pada yang demikian itu antara yang dapat ia atau yang tiada dapat mengikrarkan dia? Adakah di sana ada suatu isu lain pula, maksudnya ada farak, maksudnya orang yang bakpo dia tidak ikrar kerana ada kekangan-kekangan yang tertentu, kerana ada hambatan-hambatan yang tertentu, ada keuzuran, dia tak boleh nak ikrar sebab akan membawa kepada risiko ancaman nyawa misalnya. Adakah itu dibezakan dengan orang yang tak ada apa-apa halangi, saja-saja dia aja tak si ikrar dengan lidah? Itu persoalannya dikemukakan. Adakah di sana ada tafsil, dia panggil fihi tafsilun, maksudnya ada farak, maksudnya orang panggil dari segi dunianya memanglah orang panggil tidak ada manfaat, sebabnya orang panggil kerana orang tidak tahu dia tu beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi adakah difarakkan antara orang yang ada keuzuran untuk mengikrarkan lidah dengan orang yang tidak ada keuzuran, sahaja-sahaja dia aja tak si ikrar dengan lidah? Maka dijawabnya oleh Syekh Ramli dengan bahawasanya ia mukmin pada Allah Taala, dia beriman pada Allah Taala, makna pada batin. Tu dia beriman, sah iman dia di sisi Allah Taala. Sebab itulah mana pandangan yang kuatnya, hakikat iman itu ialah at-tasdiqu bil qalbi. Ikrar itu ialah syarat untuk ijra'ul ahkamil syar'iyyah. Itu saja. Jadi sah bahawasanya ia mukmin pada Allah Ta'ala kerana kita jalankan atas kata ikrar itu syarat melakukan hukum dunia juga. Hukum dunia juga tu maksudnya ahkam syar'iyyah lah. Jadi ikrar itu untuk boleh, maknanya kita memperlakukan hukum-hukum Islam di atas diri dia. Bukan orang panggil syarat sah iman di sisi Allah Ta'ala, tidak. Iman dia di sisi Allah Ta'ala sah dah. Itu dia panggil iman pada batin, mana pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksudnya memberi manfaat. Mana dia tasdik dengan hati saja tapi dia tidak ikrar, jadi ada manfaat sebab iman dia di sisi Allah Ta'ala tu sah. Cuma manfaat di dunianya tak ada lah. Tu dia supenilah maknanya benda orang tak tahu. Kita ada kebolehan, orang tak tahu kita ada kebolehan. Jadi mana kita layak untuk satu-satu perkara tapi orang tak tahu. Jadi dari segi zahirnya jadi sia dah, tak dapat manfaat lah. Jadi dengan sebab itu makna ialah bukan semua benda perlu dizahirkan. Ada benda yang tidak perlu dizahirkan. Sebagaimana para sahabat, mereka menyembunyikan kefakiran mereka sehingga kan dianggapkan mereka tu kaya-kaya. Dengan sebab tu bantuan tak siapa misalnya. Dengan sebab apa? Minat ta'afuf, mereka menahan diri daripada meminta-minta kepada manusia. Itu dia panggil ketinggian akhlak. Maka dia menyembunyikan hakikat diri mereka. Yang susah tu. Tu. Ni kaya raya duk mitok duk memang dia miskin. Hasil daripada pendapatan mitok dia jadi kaya raya. Tapi dia masih lagi menzahirkan. Itu berpura-pura miskin. Tu. Menipu. Tu. Qala musannifur rahimahullah ta'ala. Jadi hilang sokmo ni. Maknanya kena ada satu alat lagi kena letak. Kena ada satu alat lagi kena letak. Jadi hilang sokmo ni. Mana ni? Akhirat atau tiada? Antara betul lah hilang ni. Maka dijawab. Alina
atau tiada, betul dah. Maka dengan bahawasanya ia mukmin pada Allah Taala kerana kita jalankan atas kata ikrar itu syarat melakukan hukum dunia juga. Seperti kita semaya akan dia, itulah hukum dunia. Bila dia mati kita wajib kena semaya. Fardu kifayah kena ada orang semaya. Maknanya kena tanah di perkuburan orang Islam. Itu ijra'u ahkami syar'iyah. Sekarang orang tak tahu dia tu beriman. Mana orang tahu hati dia tu. Dan pusaka, boleh pusaka salah satu daripada mawanik makna iris ialah ikhtilafuddin, bersalahan agama tu. Bersalahan agama makna tak boleh mempusakai antara satu sama lain. Dan berkahwin dengan orang Islam dan lainnya seperti sembelihannya kita makan dia orang panggil hatta kepada kita hadiah, maknanya makan kita tak makan kerana anggap kita dia tu kafir tu. Dan layanan kita sebab sikap kita terhadap orang yang beriman lain, sikap kita kepada orang kafir lain. Patut orang kafir tu dia tidak sama pula ada orang kafir yang anti kepada orang Islam, dan kepada Islam ada orang kafir dia tidak anti. Dia tidak marah kepada Islam, cuma dia tak masuk Islam. Maka sikap kita berbeza. Mana orang kafir yang bersikap kasar kepada orang Islam, bersikap bermusuh dengan orang Islam. Jadi sebab tu orang Islam sendiri pun kita kena tahu orang panggil kedudukan dia. Orang warna, orang fasik, orang zalim. Tapi kita hari ni kita tak ambil kira apa dah. Nak beli tu kita cari tempat paling murah. Bukannya tutup aurat tak tutup aurat. Jadi kitab fiqh kita disebut tengok mana tutup aurat. Kalau sama-sama tutup aurat, tengok pula mulut dia duk kumat kambing, enggak dia duk berzikir duk tu. Kita cari murah 10 sen pun kita pergi lagi 10 murah 10 sen tu. Kita tak kira benda-benda lagu tu. Jadi maknanya sikap kita kepada orang yang beriman pun berbeza-beza mengikut tahap iman dan takwa mereka. Bahkan orang mana apatah lagi orang kafir. Jadi bila orang tak tahu makna seorang itu makna orang beriman, jadi macam mana dia nak memperlakukan layanan-layanan dia tu seperti orang Islam tu. Itu saja. Maksudnya iman dia di sisi Allah Taala sah, bermakna manfaat di negeri akhirat. Tapi di atas dunia dia dipulau oleh orang Islam lah. Makna orang Islam tidak orang panggil menolong dia misalnya tu. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an itu Syekh Ramli, wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun wa yazdadu bittaqwa wa yanqusu birrada. Yakni iman kita itu perkataan dan perbuatan dan niat. Jadi supaya tadilah hakikat dianya ialah tasdik biqalbi, makna niat tu. Cuma ni di atas khilaf ulama san itu sebagaimana di atas ada yang kata ikrar dengan tasdik, kena kedua-duanya. Ada kata ikrar dengan amal saja dia tinggal niat tu. Jadi iman kita itu kepada perkataan, perbuatan dan niat. Bertambah ia dengan takut akan Allah Ta'ala dan Quran ia dengan maksiat. Tu. Yalah kau lagu tu. Iman kita boleh bertambah dan boleh berkurang. Di situ pun dia ada isu dah. Ada khilaf mandang iman Hanafi, dia kata iman mana bertambah berkurang. Itu sebab tu Allah je iman. Imam Syafi'i kata mana yazdad wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Tapi akhirnya rupa-rupanya ini dia panggil khilaful lafziyun, khilaf lafzi. Sebab yang dimaksudkan oleh Imam Hanafi tak bertambah tak berkurang itulah diri iman. Diri iman nak bertambah berkurang lagi mana? Mana beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, banyak-banyak tu jelah. Tapi apa Imam Syafi'i kata bertambah berkurang? Maksud dianya ialah kekuatan iman itu. Tenaga iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Supalah kita kata tak ada bateri. Tak ada bateri itu. Mana nak pinjam telefon tinggal telefon tak boleh, tak ada bateri. Ya Allah kamu kalau tak ada bateri tak kamu duk bawa telefon. Mana nak tengok? Dia pun ambil kopek belakang dia tengok. Ni hanya menipu belah awak. Memanglah bateri tu ada diri bateri. Kok tak ada tu masih ialah cas dia, tenaga dia.
bateri, zat bateri itu ada lah. Tapi tenaga dia tak ada. Cas dia tak ada. Begitu juga iman. Iman tu ada. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tetapi kekuatan iman itu tak ada. Tu. Tenaga iman tak ada. Bila tenaga iman tak ada, nak tahan syahwat nafsu tu tak boleh lah. Moga iman sebesar kuku. Mana syahwat kepada kejahatan itu sebesar bukit Maruk. Syahwat ni maksudnya keinginan. Keinginan itu macam angin lah. Kalau ajawi kita nak baca angin pun boleh, ingin pun boleh. Angin ni dia bergerak. Keinginan kita ni dia terbit daripada nafsu. Syahwat makna dia terbit daripada nafsu, dia bergerak kepada matlub dia. Jadi kalau matlub dia itu makna syar, makna syurur, makna kita kena tahan. Tahan dengan apa? Dengan kekuatan iman. Dah kekuatan iman tak ada, tak ada iman. Orang panggil tak ada iman, kurang iman. Mana tak ada iman, mana kurang iman. Bukan kata tak ada, zero, kosong, tak, bukan. Tu. Jadi maknanya, iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Itu persoalan jadi dimaksudkan oleh makna soalan ni. Maka dijawab oleh radhiyallahu an, iaitu yang kaul itu mengucap dua kalimah syahadah. Pada hak yang kuasa pada hak orang yang kuasa bercakap, dan fi'il itu sembahyang dan zakat, dan niat itu ialah tasdik dengan hati dengan barang yang diketahui yang didatangkan oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, pekerjaan yang amat nyata pada agama. Itu dikenali dengan satu istilah al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Perkara yang sangat nyata dalam agama. Tu. Dia perlu dibezakan dengan perkara-perkara yang agak orang panggil tidak diketahui oleh orang awam. Tu. Yang nyata tu maksudnya orang tahu belaka, latah. Seperti wajib semaya. Kalau ada satu orang Islam mengatakan dia tak semaya, ni rupa-rupanya dia tak tahu kata semaya ni wajib. Kalulah dia tahu semaya ni wajib, tentu dia tak tinggal semaya. Itu tak boleh nak terima. Sebab apa? Latahnya pengetahuan ini sehingga tak usah kata orang Islam. Orang bukan Islam pun tahu orang Islam wajib kena semaya. Aruk haram, zina haram itu dia panggil benda yang orang panggil daruri. Diketahui dengan daruri, mana bahasanya benda tu adalah minad din, daripada agama. Benda yang sangat nyata. Tu. Benda-benda itulah makna yang nak ditasdikkan. Tu. Itulah yang makna maudhu' kepada benda bagi nak ditasdik tu. Diketahui yang didatangkan oleh Rasulullah daripada Allah, pekerjaan yang amat nyata pada agama. Tidak semua. Tu. Sebab ada benda-benda yang asin kepada, khususnya kepada umum orang awam. Nyata pada agama, bertambah ia dengan bertambah amal dan kurang dengan kurangnya amal. Tu dia. Kekuatan iman kita tu boleh bertambah dengan amal dan boleh berkurang dengan kurang amal. Tu. Bermakna bila kita orang panggil banyak melakukan amal, maka itu dia akan menambahkan iman, kekuatan iman. Bila iman semakin kuat, amal pun jadi semakin banyak pula. Amal semakin banyak, jadi iman kau kuat lagi. Dia macam piramid. Maksudnya ialah bila iman kuat, amal pun dia jadi kuat jugalah. Bila kita tambahkan amal, iman dia akan jadi bertambah juga. Begitulah orang panggil bahagian penyusutan. Maksudnya kalau iman kurang, menyebabkan amal kurang. Bila kurang amal, iman pun jadi. Dia memberi kesan. Amal memberi kesan kepada iman. Sebab tu jangan sedap hati. Kalau Nabi menyatakan bahasanya, seorang hamba itu kalau ada di dalam hati dia sebesar zarah je iman, pasti dia dapat masuk syurga. Jadi, orang boleh jadi kata, tak apa, asalkan ada iman. Kita kena ingat, bila orang tu makna duduk dalam daerah orang panggil kefasikan. Fasik ni maknanya buat dosa besar, tak bertaubat. Fasik ni ambil daripada fasako, maksud dia kupas kulit. Fasik ni makna kupas kulit. Macam buah yang kita kupas. Kulit agama tu apa dia? Ialah Islam. Isi dianya ialah iman. Isi ialah iman. Islam itu ialah kulit. Semaya, puasa, zakat tu kulit lah. Jadi kalau orang tak semaya tu dia panggil orang fasik. Orang fasik ni bermaknanya kulit Islam tu tak ada. Maka terdedahlah iman, isi itu kepada bahaya-bahaya yang boleh merosakkan iman. Sebagaimana kita ambil contoh buah apple, buah pisang misalnya. Buah apple kita kupas kulit dia.
buah pisang kita koyok kulit dia. Kita koyok pagi, nak makan petang. Jawab dia beruk ni, buah apple tu ni lepas asar nak makan. Lepas subuh tu koyok. Nak makan lepas asar, beruk dah. Ni. Ataupun orang panggil buah pisang, beruk. Ni. Sebab kulit tu dia menjaga ke isi tu. Jadi bila orang tu makna tak semaya dia tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia tidak mendapat ismatullah, peliharaan daripada Allah Taala. Bila dia tak buat amal Islam, bermakna iman dia tu terdedah kepada bahaya sebab Allah Taala tak ambil cara. Sebab dia buka, orang panggil buka kulit, mana kupas kulit. Tu makna orang fasik. Bahaya. Ni, orang panggil kita tu dedahkan iman itu dengan tidak ada orang panggil penyangga dia. Tu. Islam itulah yang menyangga iman. Islam tu apa dia? Amalu zahirah, amalan kita. Mana orang yang kuat beramal, banyak melakukan amal ibadah, maka iman dia akan bertambah. Bila iman bertambah, dia akan jadi lebih kuat untuk melakukan amal. Jadi dia akan lebih banyak melakukan amal ibadah. Bila lebih banyak melakukan amal ibadah, iman dia akan semakin mantap lagi. Akhirnya iman semakin kukuh, amal semakin banyak. Tu. Dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia punya orang panggil keadaan dia. Sifatnya begitu. Tu. Begitu juga amal-amal yang jahat akan menyebabkan tercalat, cedera iman. Iman yang cedera menyebabkan amal jadi cedera pula. Kau jadi malah nak ibadat, kau kuat buat maksiat. Tu. Jadi jangan sedar hati asalkan ada iman sudahlah tak apa dah tu. Kerana amal-amal kejahatan kita itu akan memudaratkan iman kita. Qala su'ila radhiyallahu an. Ditanya radhiyallahu anhu daripada makrifah, makna tentang makrifah. Daripada makrifah bagi pekerjaan agama itu apa ia? Mana tentang makrifah, makna mengenal bagi pekerjaan agama itu apa ia? Gapo dia yang kita kena kenal? Tu. Pekerjaan agama apakah yang kita kena kenal? Dan adakah ada hingganya, ada sakat ke tak? Pekerjaan agama, makna urusan amalan-amalan agama lah. Wajib kita kena tahu tu gapo dia. Tugasan agama. Bidang tugasan orang panggil kita sebagai manusia, makna hamba Allah Taala ini. Apa dia? Tu. Ada hingga ke atau tiada berhingga? Tak ada hingga. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya perkara agama itu terkandung ia di dalam firman Allah Taala. Masuk pertanyaan dia nya, soalan itu kita kena faham dulu. Gapo dia makrifah? Maksudnya makrifah mengenal bagi pekerjaan agama tu gapo dia? Mana apa barang Mana jadi kalau kita jawab mana semaya, puasa, itulah pekerjaan agamanya. Adakah ada hingga, ada sakat atau tak ada sakat? Jadi mu'alif kita jawab secara jamik dulu, syamil dulu. Gapo dia? Pekerjaan agama itu, perkara agama itu dia terkandung ia di dalam firman Allah Taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Duduk dalam itu. Itulah urusan-urusan agama. Dan barang yang didatangkan kamu oleh rasul itu, maka ambil kamu akan dia. Amal. Apa saja hak Nabi mari beroyak kepada kita. Itulah benda-benda hak kita kena tahu. Itu makna umum lah. Secara mujmal. Jadi apa saja benda hak Nabi mari beroyak kepada kita, kita kena ambil. Kena ambil tu kalau dalam bentuk beramal, kena beramal. Kalau dalam bentuk orang panggil akidah, maknanya kena i'tiqad. Kalau orang panggil dalam bentuk cerita, kita kena membenarkan cerita tu daripada Nabi itu adalah benar. Yang mengandungi ibrah-ibrah. Mana qasas, mana kisah cerita Nabi ataupun apa saja itu di dalamnya ada ibrah. Itulah. Mana apa saja hak Nabi mari royak kepada umat, kita kena ambil. Itulah. Benda orang panggil hak kita kena tahu. Tu. Maka ambil kamu akan dia dan barang yang diteguhkan kamu oleh Rasulullah, maka menerima teguh kamu. Menerima teguh tu maksudnya kita mana hak Nabi teguh tu maknanya kita jangan buat. Maka masuk di dalamnya. Jadi kesimpulan daripada sabdaan Nabi saat ni, maka masuklah di dalamnya dalam makna hadis tu Islam dan ihsan dan iman.
Jadi maksudnya benda kita nak tahu perkara ataupun pekerjaan agama ni apa dia? Iman, mana Islam, ihman dan juga ihsan. Tu. Gap dia iman, gap dia Islam, gap dia ihsan. Tu kena tahulah. Tu. Dan menyuruh dengan ma'ruf. Menyuruh dengan ma'ruf, amar ma'ruf dan menegah akan mungkar. Tu dia tafsir lah tu. Tafsir. Dan sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan umrah dan perang fi sabil. Perang sabil, man perang sabilillah dan segala yang ma'murat. Segala benda yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasul. Itulah pekerjaan agama. Kalau dia tanya apa ia tu, maknanya gapo dia, gapo benda kita kena tahu. Pekerjaan agama ni lah. Dia terkandung dalam firman Allah Taala saat ni. Tu. Gapo dia benda-benda dalam agama ni. Dia panggil maudhu'at dia tu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dia masuk dalam situ. Dia rangkul habis dah tu dalam tu. Kerana orang yang jahil segala makmur dan yang ditegahkan daripadanya. Maknanya apa yang ditegah oleh Rasul daripada yang ditegah tu. Kerana orang yang jahil daripada setengah perkara itu ialah orang yang jahil bagi pekerjaan agamanya, yang jahil tu. Jadi jahil dengan pekerjaan agama lah. Tu. Jadi soalan dia tanya apa barang kita kena tahu ni dalam bahagian ni lah. Secara umumnya. Kemudian mu'alif kita sebut secara contohnya semaya, maknanya puasa, zakat, ada lagi. Tu. Itu ambil hok sebut hok kasar-kasar ni. Semua tu dia terkandung dalam ayat Allah Taala wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tu masuk dalam tu belaka. Su'ila radhiyallahu anhu daripada Mahdi, adakah ia ada sekarang atau belum lagi ada? Tu pada zaman dia ni. Tu soalan dia ni. Mahdi ni ada dah ke tak? Tok Guru ada ke tak? Mahdi ni sudah ada dah pada masa sekarang atau tidak? Tengok jawapan Syekh Ramli. Maka dijawabnya Syekh Ramli, maka senyum mengaji seorang laki-laki pada aku. Ada satu orang jatuh tu dia duduk mengaji dengan aku, kitab Usuluddin. Lepas tu, ia pada Usuluddin berkata ia orang yang mengaji dengan Syekh Ramli ni adalah ia Mahdi ni, Imam Mahdi ni ada maujud sekarang pada negeri Anu negeri sekian-sekian. Negeri sekian-sekian. Negeri mana dia tak sebutlah, mana negeri sekian-sekian. Anu tu ialah panggil kinayah daripada nama. Kalau nama orang, nama tempat. Itu maksudnya Anu. Makna Anu tu makna maknanya fulan. Fulan dalam bahasa Arab mana fulan. Fulan tu bukan manusia saja, nama negeri pun dipanggil fulan juga Jadi yang Anu tu makna terjemah Melayu kita Pada negeri Anu maksudnya negeri si fulan-fulan, maksudnya negeri adalah nama dia tu. Dia sebut. Jadi Imam Mahdi ada dah, dia kata ada dah wujud pada, ada dah sekarang ni, ada dah di negeri sekian-sekian dan tiada memberi nyata tuanya. Jadi orang tu dia tak mari, tak royak kat aku ni umur tu setara mana dengan banyak lalu tahun dia, mana tak royak ni, dia royak kata ada dah. Banyak tu je cara beli royak ni. Orang tanya dia royak ada satu orang jatuh mari mengaji dengan aku, dia kata Imam Mahdi tu ada dah negeri sekian-sekian. Tapi dia tak royak umur tu berapa tahun ni. Banyak tu lah. Tapi kalau dalam Fatwa Al-Hadithiyah tu, Syekh Ibn Hajar, kitab yang uslub dia sama macam ni jugalah. Itu ada anada tu kitab tu. Itu agak banyak juga persoalan yang ditanya tentang Imam Mahdi ni. Tu. Ni sekadar tu Syekh Ramli pelepah tanya. Ada orang yang duduk main ngaji dengan kita ni. Dia royak Imam Mahdi tu ada dah negeri sekian-sekian ni. Tapi dia tak royak tu orang mana Imam Mahdi masa tu. Tu. Itu untuk mendapatkan maklumat tu dia banyak lagi lah, kita cari dari kitab-kitab lain. Tu. Qala su'ila radhiyallahu an. Ditanya orang apabila naik matahari daripada maghribnya. Itu dia panggil alamat kiamat besar. Apabila naik matahari daripada maghribnya, maghrib matahari lah, pihak barat kerana matahari ni biasanya ditubik daripada makna timur, masyrik. Adakah diterima taubat hamba? Itu pun sebenarnya sekadar itu mana benda yang dah biasa dah diutarakan dalam kitab akidah pun ada.
Adakah diterima taubat hamba apabila ia taubat, dan adakah terima Islam kafir masa tu baru nak masuk Islam, atau tiada, ataupun tak diterima taubat dan tidak diterima Islam orang kafir. Dan adakah dinaikkan amal yang soleh kepada Allah Ta'ala masa tu, dan adakah wajib puasa Ramadan. Kalau berlaku kejadian seumpama tu pada bulan Ramadan, wajib kena puasa ke tak? Dan wajib semaya atas orang yang Islamnya. Orang Islam wajib puasa, wajib semaya ke tak? Maka jika ada kamu kata dengan yang demikian, maka betapa mengerjakan dia semaya tu mereka itu. Dah matahari naik kau sebelah barat. Nak semaya zuhur lagu mana? Nak semaya asar lagu mana ni? Jadi baiklah kita kata tak wajib selesai ni. Kalau kata wajib juga kena rayaklah kaifiat, tak ada pasal-pasal ni. Kena mikir tu. Maka dijawabnya Syekh Ramli, tiada diterima lagi taubat orang yang sudah ada mukallafnya. Sudah ada mukallaf, mana akhir balik dah dia. Dia bertaubat masa tu makna tidak diterima. Atau orang yang asinya, orang yang berdosa, dia bertaubat ketika matahari naik ke sebelah barat. Tu tak terima dah. Dan tiada lagi diterima Islam orang yang kafirnya, baru nak masuk Islam masa tu tak diterima, maka tetaplah dia tu di atas kufur. Sebagaimana Fir'aun, masa dia lemas dalam laut Qalzum, makna dia menyatakan beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Bani Israel. Tapi itu bukan masa dia. Timing dia tidak kena, bukan punya dia, begitulah juga. Itu makna kiamat kecil bagi tiap-tiap orang. Nyawa duduk di halkum itu bukan masa nak bertaubat dah. Ni kiamat besar. Ini pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil mana orang kafir nak masuk Islam pun juga ditutup. Dan dinaik kepada Allah Ta'ala segala amal yang soleh. Mana amal-amal soleh dinaikkan pada masa tu, dan segala hukum yang wajib dan sunat dan lainnya tinggal atas halnya. Tak ada gapo-gapo lah. Tinggal. Dan matahari berkekalan yang demikian itu hingga gelincir, kemudian kembali jatuh pula seperti adatnya. Seperti adat jatuh kot sebelah barat juga. Mana dia pergi kepada orang panggil siapa gelincir. Kemudian maknanya dia kembali semula. Jadi sini dan segala hukum yang wajib dan sunat dan lainnya tinggal atas halnya. Maknanya atas halnya maksudnya wajib jugalah, sunat jugalah. Tu. Kemudian kaifiat dia saat itu, itulah jawab dia, matahari itu berkekalan yang demikian itu sehinggalah gelincir. Kemudian dia kembali jatuh pula seperti adatnya. Seperti adatnya dia kembali kepada orang panggil jatuh ke sebelah barat jugalah. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu dari firman, makna tentang firman Allah. Tu makna dari firman, makna tentang firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan barang yang mengena akan kamu daripada musibah ataupun bala itu, maka dengan sebab barang yang dikerjakan dosa oleh tangan kamu. Apa sahaja musibah bala yang turun kepada kita manusia ni dengan sebab tangan kita, usaha tangan kita. Tu. Itu makna jelas sebab itulah orang beriman ni makna dia tidak nana apa pun yang berlaku sebab dia sudah ada jawapan semua perkara yang berlaku tu. Jelas bahawasanya jadi dikerjakan dosa itu oleh tangan kamu, bahawasanya disakiti akan anbiya. Jadi nabi-nabi pun kalau kena turun musibah, turun bala tu kena juga. Apa pula Nabi ni ada dosa ke? Nabi ni maksum, mana ada dosa? Apa Nabi kena juga musibah? Tu. Dan kanak-kanak berdosa ke? Tak berdosa. Tapi apa dia tu kena juga musibah ataupun bala. Tu. Patut-patut gak maknanya musibah bala tu kena kepada orang awak kerja maksiat tu lah. Apa kanak-kanak kenanya dia tak berdosa. Dia binatang pun tak berdosa juga, dia tidak mukallaf. Maka sekalian mereka itu tiada dituntuti suatu atas mereka itu tidak mukallaf. Mana kanak-kanak tidak mukallaf bermakna tak ada dosa lah. Binatang tidak mukallaf, maka dia pun tidak berdosa juga. Tapi bapa mereka juga merasai kesakitan, terkena juga orang panggil bahan daripada musibah dan juga bala. Tu.
Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan apa saja yang mengenon kamu daripada musibah tu dengan sebab usaha tangan kamu. Jadi bahalah orang awak kerja sajalah. Patut-patutnya. Maka dijawabnya radhiyallahu an adalah disakitkan anbiya dan segala orang yang tiada dosa atasnya. Itu panggil mukmin taqiyin. Dan juga orang panggil sana yang tidak mukallaf. Sebab hendak diangkatkan darajat mereka itu pada Allah Ta'ala. Itu dia. Nabi-nabi ni maknanya kesempurnaan mereka itu tidak habis. Dia boleh bertambah. Tidak sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya supaya bertambah martabat mereka, darajat mereka, maqam mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sih kau pakak ni. Atas dunia je kita nak kepada pakak. Pangkat akhirat tak sih. Itulah bodohnya kita ni. Tidakkah atas dunia apa yang dikehendaki, yang dimahukan oleh manusia dalam kehidupannya? Pangkat, harta, kemasyhuran. Pitih banyak harta, banyak aset harta banyak, tak sahu, tak sedap. Dia kena popular Popular, glamour, sahu poket kosong, tak sedap juga. Tu. Tak ada pakak sahu tapi tak ada pakak, tak sedap juga. Tu di antara benda yang orang panggil menjadi kelobaan manusia. Pakak, bila ada pakak atas dunia, kalau orang ada pakak lagu mana? Orang ada pakak mana dia buat kerja serupa je dengan orang lain apa orang kan gaji kawan tu 3,000, buat mana dia 15,000? Adakah yang 3,000 itu akan query mana ini tidak ada, tak acis buat kerja sama-sama 8 je? Tak ada orang balas tu sebab semua orang tahu diri, kualiti diri. Tu. Kau ada orang gaji 3,000 dia query tak aci jadi maknanya itu hak dunia akhirat pun lagu tu juga 2 rakaat orang yang warak misalnya kita ambil tak sah ambil pakak warak lah, ambil pakak pakak ustaz lah 2 bulan lagi boleh lagi. Tu untuk orang panggil memisahkan diri daripada pangkat azbi. Apa kata Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dalam teks khutbah khutbah nikah yang dibuat oleh majlis. Kalau kita biasa hadir majlis akad nikah, kita biasa dengar hadis ni. Raka'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 raka'atan minal azbi. Masya-Allah. 2 rakaat orang yang berkahwin lebih mahal daripada 70 rakaat orang bujang. Sebab itulah para sahabat tu ada dalam kitab Idahul Mubham tu dia kata, kalau aku tahu esok aku akan mati bini aku mati aku akan berkahwin lagi. Maksudnya wilah tua setara mana pun mereka loba lagi untuk berkahwin kerana agak orang panggil janggal dan tidak molek kalau kita mati dengan tidak ada isteri. Tu. Bukan nak gotu dah dah muka tua dah tengok orang yang tahu kelebihan tapi orang tak tahu gak orang panggil tohmoh yang bukan-bukan lah. Allah gelenyar lagi dia kata tak pada dengan tua gelenyar lagi. Dia tak faham. Duduk seorang ni makna dia banyak dari segi agamanya dia meraihkan kita manusia. Patu pula dari segi dunia pun orang jantan dia lebih lemah daripada orang perempuan. Sebenarnya orang perempuan lebih kuat, lebih tabah daripada orang lelaki. Orang lelaki ni status duduk tak akan lama. Orang perempuan cuba buat baca. Balik ni buat baca di kampung dia kawasan denda tu, mana ramai duduk dengan janda. Tentu jawab dia ramai janda. Orang tino puas tahu tu lelaki sah veteran lah, bukan muda sah veteran. Ngini balom baik aku main dengan cucu aku sebab dia menikah dia kena cara kata lelaki. Orang jantan ni perangai dia nak orang cara ke dia pas kita manusia ni dia ada satu naluri iaitu hebubuh dari kita, dan manusia ni dipanggil dalam dakwah dia panggil makhluk ijtimai, makhluk sosial, makhluk pesin tak boleh duduk sorang. Kita ni ada satu benda satu penyakit nama dia kesik duduk sorang Jadi penyakit kesik duduk sorang ni lebih kuat bagi orang jantan pada orang lelaki berbanding dengan orang perempuan. Orang jantan tak boleh orang jantan kalau sakit gak beradu-adu lah.
Orang tina sakit, kita orang jatuh turun naik rumah. Wak tak heran, wak sombong ni. Maknanya tak kisah ni. Tapi kalau orang jatuh sakit, tak boleh lepas tangan. Bini kena jamuh, kena gosok semua. Tu. Orang tina makna dia sakit pun dia, minta tolong pun tuklah kita heran juga ni. Sabar ni, kuat ni. Dia makna dia boleh, makna duduk sorang. Orang jatuh tak boleh. Sebab tu dalam fiqh kita pun dia ada dalam bab munakahah ada babul i'faf. Membaikkan nafsu ayah. Maksudnya apabila ni ibu kita meninggal dunia ni, kalau ayah kita nak bini, kita kena usahalah ni. Ini orang panggil marah pula, lari pula ni, menentai pula. Tu. Menentai ni. Sedangkan anak tidak akan mampu untuk memberikan apa panggil sesuatu yang boleh diberikan oleh pasangan ni. Tak serupa anak ramah ni, cucu ramah ni, tak payah bini lah ayah ni. Lain, anak lain, ni, pasangan lain. Tu. Tu nak ayat kata pakak, orang ada pakak dengan tak ada pakak ni. Tidak menguntungkan ni. Maknanya 2 rakaat orang yang berkahwin lebih mahal, lebih afdal daripada 70 rakaat orang yang bujang. Ni. Kita bukannya kita orang akhir zaman ni bukan rajin buat ibadat berlaku ni. Siapa-siapa dia pun ni malah berlaku ni. Tu. Yang berasa rajin kerana kita melihat orang zaman kita. Tapi bila kita baca kisah-kisah orang zaman dahulu dari segi ibadat, kita akan rasa malu ni. Kita ni hampir mana-mana tak ada gas sekarang ni. Hampir orang panggil ni. Tak ada gapo sekarang kita nak banding orang ni. Hujung kuku pun tidak. Ibadat kita nak ayat kata malah. Sekadar buat hak wajib bagi hak sunat sikit-sikit begitu jelah ni. Lebar dah tu. Tu. Jadi mana pakak, mana warung, orang yang warung, ibadat mana dalam kita Jauhar Maknum, Syarah Jauhar Maknum, itu ada satu ungkapan ni. Pada orang panggil muallifnya ni, mana qalilul amali ma'al wara'i kathir. Sedikit amal serta warung banyak. Kathirul amali bidunil wara'i, mana bidunihi qalil. Banyak orang ibadat tapi tuai tak warung sedikit. Tu. Warung-warung tu ialah jenama merujuk kepada pangkat di sisi Allah Ta'ala lah. Orang ada pangkat zuhud, warung ni. Tu makna orang ada pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wak ibadat sikit tapi gaji mahal. Tak sih. Tu. Jadi maksudnya dinaikkan martabak ni. Jadi sebab itulah orang yang beriman ni maknanya dia alhamdulillah li kulli halim wa ala kulli halim. Jadi kena musibah pun sepatutnya tu seperti dalam kitab Minhaj itu ni. Dalam bab syukur bahagian terakhir sekali. Bagi orang-orang yang hampir dengan Allah Taala abrar muqarrabin ni, musibah itu bagi mereka ialah nikmat. Lalu mereka meninggalkan lafaz istirja kepada lafaz syukur. Sepatutnya bila kena musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mereka ni semua ahwal mereka itu ialah alhamdulillah, makna puji kepada Allah. Tidur mereka ni, kerja mereka ni, itu dia panggil tenggelam dalam lautan nikmat. Itu makna penakhiran kepada kitab Minhajul Abidin. Apa? Sebab dia tu maknanya orang panggil dapat nikmat-nikmat yang sebenarnya ialah nikmat dini, nikmat agama. Dapat hidayah, taufik, kekuatan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kena musibah pun itu adalah nikmat. Sebab apa nikmat? Banyak. Nah, sebabnya bila kita ni orang panggil dimusibahkan, dibalakan, kita jadi lebih dekat dengan Allah Taala. Rasa bergantung harap kita kepada Allah Taala tu lebih mantap, dan itulah dia panggil teras kepada abdiyah. Sifat teras abdiyah kepada dia al-iftiqar wal-ittirar. Tu. Orang yang paling mantap sifat iftiqar dan ittirar dia kepada Allah Taala, dialah orang yang paling dekat dengan Allah Taala. Bila kita meninggalkan sifat ini, kita jadi jauh daripada Allah Taala. Gapo dia? Takabur. Mana hatu takabur ujub itu, hatu kita dah jauh. Tak berasa berkehendak, berhajat kepada Allah Taala ni. Bila masa kita rasa bergantung harap kepada Allah Taala, ketika kita ni orang panggil mana berada dalam situasi kekurangan, maknanya kelemahan, sakit ni. Sebab tu mana ada dalam hadis kitab Tajdzib atau fil hadis. Salah satu daripada hadisnya ni menyebut bahasanya arba'u da'awat la turaddu. 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Mana doaul marid hatta yabri'a, doa orang sakit sehingga dia tu sembuh.
Apa doa orang sakit begitu sangat dekat kepada istijabatillah? Sebab orang sakit ni, pergantungnya hati dia dengan Allah Ta'ala lebih mantap. Bila kita sakit, pada zahirnya, ibadat kita pada zahir tidak sempurna. Seperti kita kata semaya tak boleh berdiri, kena duduk, Tapi dari segi batin kita, dia jadi lebih mantap, lebih sempurna. Sebab apa? Sebab kehadiran sifat berharap kepada Allah Ta'ala tu lebih mantap. Bergantung harap kepada Allah Ta'ala itu lebih mantap. Itulah sifat abdiyah kita. Iftiqar dan juga itirar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah dalam hadis pun ada sebut bahasanya, idza haballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah Ta'ala sayang kepada hambanya, Allah Ta'ala balakan dia. Limadha? Dia sema'a tadarru'ahu, kerana Allah Ta'ala nak dengar tadarru'nya. Kerana hamba ni, bila dia tu duduk dalam keadaan senang, duduk dalam keadaan lene, gagah segala serba-serbi, keuangan gagah, kuat belaka. Pitih gagah, saing gagah, mana ramai orang nak saing dengan dia, keluarga gagah, gagah belaka, mana hati mana gagah, tubuh badan gagah, semua gagah, Jadi masa tu perasaan kita bergantung dengan Allah Ta'ala tu kurang. Tu. Jadi kalau Allah Ta'ala sayang seorang hamba itu, Allah Ta'ala tak elok dia tu duduk dalam. Dia tu orang panggil, bila dia semakin kaya, dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sayang kepada dia, lalu Allah Ta'ala musibahkan dia, balakan dia, supaya dia ingat kepada Allah Ta'ala. Okay, kita bila berlaku benda yang cemas, baru nak baca Yasin, baru nak baca mana ayat kursi tak biasa naik kapal terbang, tepuh hawa bergegar ni. Baca Yasin selalu dia ni. Jalan dia gelak sore-sore, tak berhenti hadu baca ayat kursi ni. Nak kau tu sebab kita tahu dah makhluk tak boleh tolong kita dah. Tapi kalau kita tu kuat dengan PT, kuat dengan pengaruh, kuat dengan sair, orang sakit bila masuk dia ajak tok lepas semaya hajat. Bila puas dah dengan doktor habis dah. Dengan orang panggil bomo habis dah, sepeta habis barulah nak buat semaya ajak Jadi Allah Ta'ala tu adalah pilihan yang terakhir bila dah kita rupa-rupanya makhluk ni tak boleh menyembuhkan, barulah. Jadi Allah Ta'ala musibahkan kita supaya kita tersedar, supaya kita khabar kita ni berhajat kau tu. Kalau tidak kita tak khabar, sebab segala kehendak kita boleh. Bila kita buat cuih sikit je boleh. Dalam bab rezeki cuih sikit je. Allah Ta'ala beri kepada dia rezeki yang melimpah. Dia cuih sikit je. Orang lain bukan cuih, katuk dengan tuku, tak cakap tubik. Dia cuih sikit je. Suih. Petak sikit. Berkebuk-kebuk mari. Dia begar. Jual begar. Mula-mula motor, kereta ke besar, jual begar. Sehingga dia dapat membina satu empire. Maknanya dengan jenama yang sangat mantap. Tu. Gap dia jual begar je. Tu. Hak lain jual begar juga. Duk motor buruk situ lah. Apa bukan lubang dia, bukan jalan dia. Tu. Lalu akhirnya dia tu jadi mula renggan dah dengan Allah Ta'ala. Ketika kehidupannya tidaklah seluas masa ni, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, mintalah peluang rezeki lagi. Dia tu kekayaan. Tambahkanlah orang panggil kekayaannya. Tetapi dia lupa untuk menambahkan, mengakhiri permintaannya dengan dan berkatikanlah kekayaan itu. Ataupun jika itu kebaikan bagi aku ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala beri jadi kaya. Bila jadi kaya bermakna dia jadi semakin sibuk dah. Kalau dulu dia tu maknanya tak miss semaya jemaah. Tapi sekarang dah mula jadi renggai dengan Allah Ta'ala. Jadi adakah itu makna jadi kebaikan kepada dia? Ada. Jadi kalau Allah Ta'ala sayang kepada dia, Allah Ta'ala akan musibahkan dia. Liya sema'a tadarru'ahu. Kerana Allah Ta'ala nak dengar tadarru' dia. Tadarru' mana merendah diri dia. Menajak kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala. Qala musannifu rahimahullah Ta'ala, maka sesungguhnya, jadi dia satu yang pertamanya ialah kerana nak mengangkatkan martabat ataupun darajat mereka itu pada Allah Ta'ala dan disakitkan segala binatang itu. Apa binatang pun naik martabat juga kau binatang pun ada martabat juga kalau orang kafir, orang Hindu pun memang ada martabat mana konsep reinkarnasi dia tu. Kalau mati kalau orang panggil dia dilahirkan semula, lahirkan semula tu boleh jadi
binatang ko ataupun boleh jadi orang semula. Jadi kalau dia tu menakhiri dengan kehidupan dia tu dengan jahat ni, boleh jadi dia jadi binatang ni. Tu. Jadi ada pakak-pakak ni. Tu. Jadi ni binatang ni pula macam mana mereka itu disakiti? Maksudnya bila turun bala ni daripada orang panggil Allah Taala kepada suatu tempat, suatu negeri, kena berlaku orang soleh pun kena ni, binatang hayam pun makna kena juga. Sedangkan mereka tu tak ada dosa ni. Sedangkan Allah Taala menyatakan yang turun musibah bala tu kerana perbuatan jahat, mana khianat manusia. Kerana hikmahnya yang tiada dilihat akan kita suatu yang di dalam ilmunya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia mati di situ ni. Hikmah yang kita tidak tahu, tapi ni bagi setengah-setengah orang itu dia tak puas hatilah jawab lagu tu ni. Tapi dia tidak dia orang panggil itu ni mana setakat orang panggil hak di mana ilmu mualif kita ni, maknanya bila tidak zahir lagi hikmahnya mana tak zahir lah. Tetapi tidak mustahil Allah Taala boleh zahirkan hikmah-hikmah ni kepada setengah-setengah orang. Untuk Allah Ta'ala pilih seseorang itu untuk diinkishafkan kepadanya, dibukakan bakpo ni. Binatang pun duk kena sakit juga ni. Padahal binatang ni tak khianat ni. Binatang tak boleh kita nak kata jahat ni. Mana-mana khianat, mana melakukan maksiat duk ni. Kalau Tuhan nak beri kepada seseorang itu mengerti hikmah daripada apa yang berlaku, Tuhan boleh jadi ni. Tapi seumumnya jawapannya beginilah, maknanya kerana hikmah yang kita ni tidak tahu, maknanya itu makna kita tak mampu untuk menjangkau melampaui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Makna beradu sekat tu. Maka sesungguhnya bahawasanya Allah Taala itu menjadikan kejadian pada hari kiamat dan dimasukkan mereka itu di dalam syurga dengan tiada amalnya. Tu. Itu pun kita kena faham. Kita masuk syurga, orang-orang masuk syurga itu bukan dengan sebab amal dia. Maksud dengan bukan dengan sebab tu bukan sepadan dengan amal dia. Dia panggil bukan muqabalah, berimbalan dengan amal dia tu tidak. Sebab kalau berimbalan dengan amalan kita macam kita duduk sewa homestay, chalet sikit-sikit harga. Jadi kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala satu malam aja kita nak bermungkin, maknanya mana duduk dalam syurga Allah Taala dengan orang panggil bayarannya ialah pahala-pahala yang kita himpunkan daripada seluruh amal kita sepanjang hayat kita. Tak cukup lagi pahala untuk satu malam. Tu. Permano bukan dengan sebab orang panggil amal yang kita buat tetapi tiada amalnya suatu dan dijadikan kejadiannya dimasukkan akan mereka itu dalam neraka, tiada lagi kesalahannya, maka ialah di dalam neraka tiada lagi kesalahannya. Kesalahannya maknanya kesalahan hamba yang masuk neraka tu kalau nak kira pada patut dengan orang panggil kesalahan dia, orang yang masuk neraka dengan sebab dia tu buat dosa, dia buat dosa tu lama mana? Jangka hayat dia lama mana? 80 tahun. 80 tahun je dia buat dosa ke Tuhannya. Dia derhaka kepada Allah Taala. Tapi bapa abadan sarmadan. Tu. Itu sebab dia ada sesuatu yang lain. Itu masalah niat. Orang beriman masuk syurga selama-lamanya, padahal dia buat amal 90 tahun 80 tahun je. Kerana niat dia kalau dia dihidupkan 1000 tahun pun dia nak buat amal kebajikan, mana ke ibadat 1000 tahun. Orang kafir pun balas tu juga Jadi dibalas itu bukan dengan muqabalah berimbalan. Macam kalau kita kata duit 3 riyal tu mukabalah dia gula sekilo. Misalnya. Orang jual 3 kilo, tu makna mukabalah tu. Jadi maknanya tu hebalah itu bukan dengan qadar, tapi kerana orang panggil niat dia, maka ialah hakim yang maha bijaksana. Allah Taala yang maha mengetahui apa-apa hikmah kejadian. Lagi pula khabir yang mengetahui secara mendalami. Hakim yang bijaksana makna yang tidak tersalah pada pilihan dia dan perbuatan dia. Allah Ta'ala tidak tersalah pada perbuatan dia. Lagi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu mati awah dengan ayat ni. Tapi bagi mereka yang belum lagi tertarbiyah dengan ilmu Islam, maka dengan tarbiyah iman, memanglah dia tak boleh nak terima lagi lah. Sebab anak sebut dah kemarin ataupun kemarin dulu bahasanya zaman kita sekarang ni untuk orang boleh terima apa saja, perlu kita memuaskan akal fikiran mereka. Sesuatu yang munasabah pada akal. Tu.
Jadi bagi orang sudah beriman mantapnya cukup dah. La yus'alu amma yaf'alu. Tak boleh ditanya daripada apa yang dia berbuat. Wa hum yus'alun. Hak yang kita kena bosannya, hak yang kita kena bimbangnya ialah kita ni ditanya oleh Allah Taala. Apa saja yang kita buat ni? Kita bini ke, makna kita bekerja ke, kita buat ibadat dengan Tuhan tanya ni. Itu yang perlu kita risaukan. Nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi tak usah duduk kacau, tak usah duduk tebih lah. Apa ya? Oh tak acil lah lagu tu makna lembu ni, menata makna hayawan-hayawan ni. Dia tak ada dosa ni. Patut-patut tak kena ni. Tak usah duduk kacau mikirlah bagi tu. Tidak orang panggil tidak ditaklifkan kita mikir benda bagi tu. Ni. Tapi bahasa perangai manusia lagu tu lah benda hak tak kena mikir, hak dilarang kita memikir, hak tu dia nak fikir juga. Benda hak disuruh untuk berfikir, kita tidak berfikir. Tu. Qala su'ila radhiyallahu anhu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Khabir mengetahui secara mendalami. Ya, kerana kalau alim tu tahu secara meluas. Ya, dia kerana sifat ilmu ni dia dua. Dalam dan luas. Nah tu. Kalau alim dia panggil latah ilmu. Ilmu kita manusia pun lagu tu juga. Setengah orang tu dia tahu sibuk. Semua perkara dia tahu berlaku. Tu dia panggil. Sehingga orang kecek tajuk bergapo pun dia boleh berjapuk berlaku. Dia tahu sibuk. Tapi pengetahuan dia tu tidak mendalami. Apabila orang berbicara dengan lebih dalam, dia senyaklah, terkedulah dia. Senyak. Cuma dia tahu sikit-sikit. Semua perkara dia tahu berlaku. Tu mana alim. Pengetahuan secara mendalam setengah orang tu pengetahuan dia tidak luas sangat. Tetapi ada bahagian-bahagian pengetahuan dia ataupun ilmu dia yang sangat mendalami. Dengan sebab tu bila orang buah bak cicing dia duduk dia. Dia tak tahu bak cicing. Orang bercara bak go tu macam-macam lah bercara ni. Bila orang bercara tu kena dengan tajuk mana benda dia sangat mahir, bila dia berkecek, dia buka mulut, semua orang pakat telefon terang. Oh, hebatnya ni. Dia pakar benda tu lah ni. Tu. Jadi kesempurnaan ilmu itu maksudnya luah dan juga dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd, faqala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masuk tajuk baru al-i'tibar wal mutaba'atu wasyawahidu wal afrad. Ini insya-Allah hari Ahad ni kita nak baca secara berlagu ni. Kita ambil daripada mulanya. Ustaz lah dah usahakan dia untuk susunkan dia buat dalam lampiran kertas. Sebab hak ni nak berlagu lagi ni. Lepas tu nak belek lagi ni. Jadi tak ada lah ni. Kita nak mana lah. Habis satu je nak belek kau ni tak ada. Jadi kalau duduk dalam satu kertas. Sebab Ustaz Wai cari kedai tak ada lagi dia. Boleh buat lah ni. Boleh buat ni. Mata ni. Tol'atul Anwar ni. Al-i'tibaru. I'tibar ni makna testing lah. Teratih ni. Maknanya suatu hadis itu ni. Dicari dalam pelbagai kitab-kitab hadis. Nombor satu sekali dalam hadis-hadis kitab-kitab sunan. Ada kodok dia punya penyokong dia tu. Tu. Perbuatan cari, orang panggil penyokong-penyokong kepada rawi yang meriwayatkan hadis itu. Tu dia panggil i'tibar. Tes. Macam nak tes madu asli ke madu tiruan. Tu i'tibar. Tu. Wal mutaba'at itu makna sokongan. Sokongan kepada hadis tu. Wasyawahid, mana hadis itu ada syawahid, ada mutaba'ah. Wal afrad, tu. Wal afrad mana ketunggalan lah. Al-i'tibaru, al-i'tibar tak masuk lagi mata ni. Wa al-i'tibaru huwa wasilatun. I'tibar ni dia ialah wasilah. I'tibar ni ialah wasilah, maknanya medium ataupun wadah lima rifatil mutaba'ati wa syawahidi. Satu kaedah, satu metod, satu cara untuk nak kenal mutaba'at dan juga syawahid. Tu. Kalau dia mutaba'at, syawahid, lepas ni dia sebut. Jadi iktibar tu ialah teh uji. Tu. Satu kaedah untuk mengetahui
rawi hadis itu mana ada hadis itu ada mutabaah ke tidak, ada syawahid ke tidak. Tu. Wal mutaba'ati bi fathil muwahhadah. Hal kauniha, hal keadaannya mutaba'ah itu makru'atan, dibacakan dia dengan fathah, akan difathahkan akan muwahhadah yang bertitik satu. Mana bertitik satu? Ba. Al mutaba'ah, sebab boleh dibaca mutabi'at. Nah, mutabi'at boleh baca ni. Jadi dengan sebab tu dia dobitkan, orang panggil baris dia. Syakal dia makna bi fathil muwahhadah. Jam'u mutaba'atin, jamak kepada mutaba'ah. Wahya, dan iaitu wasyawahidu yufidani at-taqwiyatah. Wahya al-mutaba'ah ni dan juga syawahid memberi faedah akan taqwiyah, menguatkan. Maknanya hadis tu makna lemah tapi ada syawahid, ada mutaba'ah, maka hadis itu jadi kuat dah. Jadi ifadah daripada mutaba'at dan juga syawahid ialah at-taqwiyah. Kemudian nak tahu hadis itu ada syawahid ke ada mutaba'ah, itu i'tibar. I'tibar, ujian. Tes. Wal afrad jam'u fardin. Afrad itu jamak fard. Fard mana ghairi lah. Perorangan yang meriwayatkan hadis itu. Kalau wasairu lil hadithi kul yusyariku rawihi aw syaikhan lidzaka saliku al-i'tibaru in yakun mujami'u fil lafzi fah wa syahidun wa tabi'u. Dia fahwa wahwa, dia biasanya dia mati ataupun wahuwa, begitu. Syair dia datang dengan kedatangan begitu biasanya. Qala wasabru kita capur selalu baca syarah. Wasabru, ikhtibar. Apa makna sabru? Makna ikhtibar. Ikhtibar ni maknanya tes lah, ujian. Testing. Wasabru lil hadis. Mana al-ikhtibar lil hadis, mana uji hadis tu. Hadis mana? Al-maznuni tafarruduh. Hadis yang disangka ke tafarru'nya hadis. Hadis ini disangka ke tafarrud. Maka diiktibarkan dia. Iktibar tu makna sabru, mana ikhtibar, mana tes dia, makna cari dalam kitab-kitab hadis. Dalam mana dalam kitab sunan, dalam orang panggil mu'jam, dalam musnad, kitab-kitab musnad ni. Ada ke tak? Ni. Disangka ke hadis itu ni tafarruq, rupa-rupanya ada syawahid dia. Ni. Tu. Sebab tu jangan bergaduh ni. Tu. Maka usaha ini dipanggil sebagai al-i'tibar. Tu. Hal lahu aslum am la? Adakah baginya asal atau tidak? Asal ni ialah sanad lah. La aslalah, tak ada asal baginya, makna tak ada sanad langsung. Tak ada sanad langsung. Tak ada asal bagi hadis ni. Tak ada sanad. Sedangkan orang panggil hadis itu maknanya ialah iktibarkan ilmu, itu makna iktibar kepada sanad. Tu. Tepat sandaran istinad dia ialah kepada sanad. Jadi kalau tak ada sanad, tak boleh nak berpegang lah. Jadi as-sabru lil hadis, sabru itu maksud ikhtibar, uji bagi hadis itu. Hadis yang disangka ke dia tu tafarruq dan tidak ada, adakah dia tu ada asal atau tidak? Bi an yunzara fid dawawina, dengan bahawa ditilik di dalam dawawin, dewan-dewan tu maksudnya kitab-kitab hadis. Fid dawawina al-mubawwabati, mana di dalam dewan-dewan yang dibuat bab seperti kitab-kitab sunan. Kitab-kitab sunan tu dia buat susunan secara tabwib bab. Sebab itu mudah kita nak cari hadis-hadis dia. Wal musnadati, kitab-kitab musnad seperti musnad Imam Ahmad. Tu umpama. Wal ma'ajim, dan kitab-kitab mu'jam hadis. Cari. Tengok dari tu. Mana sunan sitah. Mula-mula sunan dulu. Tengok dalam Jami' Sahih Bukhari. Tengok dalam Jami' Muslim. Tu. Jadi kalau ni mudah deh. Kalau Jami' dulu cuba kita bayarkan ni. Tu. Cari ni sebutir-sebutir kitab Bukhari saja 7,000 lebih hadis ni. Muslim pun lagu tu juga. Ataupun dengan iktibarkan mukarrar.
Maknanya 4,000 lebih je. Tu. Pak kitab-kitab hadis yang lain pula ni. Tu. Ai allati ulifat ala hurufil mu'jami. Tu ai tu tafsir kepada ma'ajim. Ma'ajim tu lagu mana kitab hadis ma'ajim ni? Tu jamak dia ni. Yang disusun akan dia akan ma'ajim itu ala hurufil mu'jam, di atas huruf mu'jam. Manakal jami' saghir li Suyuti. Seperti jami' saghir bagi Imam Suyuti. Tu. Dia mengikut abjad huruf hijaiyah Arabi lah. Tu. Itu ma'ajim itu dia ada passion dia pula, mana dia tak sama. Tartib huruf itu maksud dia ialah rawi. Kadang-kadang mana permulaan matan hadis tu bermula dengan hamzah. Tu. Dan kadang-kadang mengikut tartib afdaliyah. Seperti Abu Bakar, yang paling afdal manusia mana Abu Bakar. Lepas tu siapa dia? Sayyidina Umar. Tu. Tartib juga Jadi wasabru lil hadis ni hal yusyariku, adakah musyarakah ay yutabi'u menyokon rawiyahu akarawinya hadis yang disangka ke tafarruq sani. Makna sokong kepada rawi tu ada penyokong. Maksud ada penyokong tu maksudnya ada rawi yang lain yang setara dengan dia tu yang meriwayatkan hadis ni. Tu. Kita tengok contoh dia nampaklah. Rawiyahu ni ada kodok yusyariku rawiyahu, yang musyarakah, yang mutabi'ah. Mana mutabi', mana yutabi'u rawiyahu ay rawiya zalikal hadis. Perawi demikian hadis itu yang ma'al mazununi tafarruduh, yang disangkakan dia tu makna bertafarrud, berseorangan. Au yusyariku syaikha lidzaka, ataupun musyarakah akan guru bagi demikian lizakar rawi in ala, jika teratas. Baiklah, kalau tak ada orang panggil mutabi' bagi rawi itu, tengok pula hok yang mutabi' bagi tok guru dia pula. Tu tengok, maksudnya tengok tu di mana? Dari Dawawin al-Mubawwabah, dewan-dewan mubawwabah itu makna kitab-kitab sunan. Tu ni usaha pencarian. Itulah maknanya yang dikata sebagai al-i'tibar. Al-i'tibar atau wasabru tu. Salikun rawihi au syaikhun lidzaka salikun. Jadi salikun huwa fa'ilun syariku. Maknanya adakah musyarakah oleh salikun, oleh satu salik. Tu. Salik ni bukan salik dalam ilmu tasawuf tu. Tu. Ai hal yusyariku al-syaraka dzalika rawiya au syaikhah, adakah musyarakah akan demikian tu rawi ataupun tok guru kepada rawi saat itu. Syakhsun salikun, maksudnya satu orang yang salik, yang berjalan dengan orang panggil periwayatan hadis, yasluhu yang patut an yukharraja hadithuhu, yang patut, yang soleh, yang patut, yang wajar bahawa dikeluarkan, ditakhrijkan akan hadisnya. Lil i'tibari bih, bagi nak iktibar dengannya, dengan hadis dia tu. Ada juga orang panggil hadis ataupun orang yang tidak soleh bagi iktibar. Tu. Maksudnya dia tu lemah, dia dhaif. Dia tu lemah, rawi tu dhaif. Tapi dhaif dia pun dia boleh tolong lagi. Tu rawi yang disangka ke tafarruq. Sebab apa? Sebab dhaif dia tu tidak teruk sangat. Kalau orang panggil tayammum tu gak boleh tapu lagi. Kalau dah tak boleh tapu tu, makna pamai kata kena tukar tiup lah. Tapu lah juga. Lagu mana dia ajar pamai tapu, hatu napu tu. Moga cari luah panjang ni. Pamai kata tak boleh nak tapu dah ni. Tak boleh nak tapu tu maknanya terlalu orang panggil doa sangatlah ni. Jadi dia tak boleh nak yusyari, nak menjadi mutabi' kepada rawi yang tafarrud, yang disangka ke tafarrud. Tu. Itu masuk soleh. Yasluhu makna salihun, dia tu soleh bagi iktibar. Ini kita akan lihat di dalam tajuk maratibit tajrih. Martabak tajrih, luka. Tajrih mana luka? Makna dhaif. Dia ada 5 martabak. Ada nombor 1 sampai nombor 5 ni. Tu. Jadi hok boleh buat iktibar ini,
hok duduk hok nombor berapa ni? Tu. Hok yang tersangat dhaif. Sangat dhaif itu dia kira hok paling dhaif tu nombor 1, 2, 3, nombor 4, 5 tu. Kau ada maknanya boleh buat iktibar ke tu. Hok nombor berapa hok boleh buat iktibar. Dia tu nak boleh kita nak orang panggil nak jadi syawahid kepada orang panggil rawi yang lain sat ni. Rawi yang disangkakan tafarrud hadis tu. Tu. Itu yang kata yasluhu an yukharraja hadithu lil i'tibari bi. Ditakrijkan hadis dia untuk nak buat iktibar. Buat iktibar tu nak buat sokongnya lah kepada hadis yang lain. Wal istishhadi dan boleh buat istishhad, buat dalil. Fa qauluhu al-i'tibaru. Jadi kalau kita nak susun semula laras bahasanya al-i'tibaru bermula i'tibar tu apa dia? As-sabru lil hadithi ala hal yushariku rawiyahu aw syaikha lidzalika salikum. Itu definisi makna takrif kepada al-i'tibar. Jadi mu'arrafnya duduk belakang. Sepatutnya mu'arraf tu duduk di depan. Makna benda yang dibuat definisi tu depan lah. Roti ni apa? Pelita air apa dia? Pelita air ni. Ialah satu peralatan. Bila sebut kata satu peralatan keluarlah binatang. Yang ada sumbu, sebab kalau tak sebut peralatan, badak sumbu pun ada sumbu juga. Hak tu binatang. Tu dia panggil takrif yang jami', dia kena dia yang dengan cara hak dia kena ada jami' dan kena ada manik. Benda lain tu tak boleh satu peralatan yang ada sumbu, yang ada taki dan dibubuhkan orang panggil secara bodoh-bodoh kita buat takrif ni. Minyak gas yang dulu anak duduk pondok sengaja duduk pakai dapur semawa ni. Tu. Jadi satu sumbu. Jadi kalau dapur semawa banyak sumbu. Mana orang panggil alat untuk menyalakan api juga satu alat untuk menyalakan api tu. Tu dia panggil takrif. Jadi mu'arraf dia duduk depan. Jadi al-i'tibar huwa as-sabru lil hadis hal yushariku rawiyahu aw syaikha lidzalika salikun. Tu. Tu makna al-i'tibaru mubtada'un ilah mubtada khabaruhu as-sabru. Jadi mubtada muakhir mithaluhu an yarwiya Hamad ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.